Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Badrul Syam Birusdi. Nama matrik 17 DHF 19 F1061 akan membincangkan atau membentangkan tentang tajuk dietary. Di sini saya mempunyai 6 diet yang saya akan kongsikan. Yang pertama adalah athlete diet. Athlete diet sering digunakan di kalangan atlet-atlet yang jenis banyak menggunakan otot seperti bola sepak, rugby dan kebanyakan sukan olahraga. Diet yang difokuskan adalah melebihi protein dan mengurangkan karbohidrat kerana protein memberikan zat-zat untuk membaiki otot-otot yang telah digunakan semasa latihan dan juga semasa bertanding. Kadar karbohidrat pula hanyalah diambil untuk mengembalikan tenaga yang telah digunakan sahaja dan tidak melebihi. Tetapi semasa perlawanan ataupun acara, atlet juga mempunyai air khas yang mempunyai kadar garam dan gula yang agak tinggi untuk menyegarkan dan juga memberi tenaga yang cepat dan efektif kepada mereka. Selain itu, kita juga terdapat vegetarian diet atau lebih dikenali sebagai vegan diet. Mereka mengamalkan diet sayur-sayuran kerana mereka mempercayai apa-apa jenis kandungan dari haiwan hanya membawa kepada keburukan dan juga penyakit. Mereka hanyalah mendapatkan sumber-sumber nutrien mereka seperti protein dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya, tahu sebagai pengganti daging, susu kacang almond atau susu kacang soya sebagai pengganti susu lembu dan banyak lagi. Yang ketiga, iaitu recovery diet. Saya telah menyenaraikan dua jenis recovery diet, iaitu lost energy recovery dan juga surgery recovery. Lost energy recovery sering digunakan di kalangan atlet apabila mereka berlatih secara berlebihan dan menyebabkan kelesuan dan letih yang melampau. Ia sering berlaku kerana atlet tidak mengikuti jadual latihan yang ditetapkan dan mengakibatkan latihan yang berlebihan. Diet yang disediakan adalah kadar karbohidrat yang agak lebih tinggi dari sebelumnya dan juga mereka diwajibkan meminum air selebihnya untuk mengembalikan kadar air di dalam badan. Akan tetapi, ia juga mempunyai had kerana berlebihan air juga menyebabkan kandungan garam dalam badan kita tidak seimbang. Selain itu, kita juga mempunyai surgery recovery. Surgery recovery diet mempunyai pantang larang yang sangat banyak jika kita pernah dengar kata-kata orang yang lebih tua dari kita. Akan tetapi, perkara asas yang perlu kita jaga adalah kita perlulah mengambil karbohidrat seperti nasi atau roti dan juga protein seperti daging merah atau daging putih. Karbohidrat membantu badan menyalurkan tenaga ke otot dan juga protein pula membantu otot-otot di badan kita untuk membaiki atau merawat bahagian yang telah dibedah. Mereka saling berkait rapat kerana badan memerlukan tenaga untuk merawat otot dan juga otot memerlukan protein untuk merawat dirinya. Seterusnya ialah low fat ataupun kolesterol diet. Low fat diet sering digunakan untuk menurunkan berat badan, manakala kolesterol diet pula digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol di dalam salur darah. Kedua-dua diet tersebut berbeza tetapi hampir serupa. Kedua-dua diet tersebut memerlukan kita untuk mengambil protein dari sumber yang kurang berlemak seperti daging putih yang terdapat di ikan dan juga ayam. Mengambil sumber karbohidrat daripada nasi ataupun beras biryani dan bukannya dari beras putih kerana beras putih mempunyai kadar glukos yang tinggi. Kita perlu juga mengambil sayur-sayuran yang banyak. Cara penyediaan pula sama. Kita digalakkan untuk merebus atau membuat sup daripada menggoreng kerana menggoreng akan meningkatkan kadar lemak di makanan tersebut. Seterusnya, diabetes diet. Kita perlulah mengambil kadar gula atau kadar glukos yang mencukupi
Tidak boleh lebih dan juga tidak boleh kurang. Selalunya diabetes diet mendapatkan glukos dari buah-buahan. Karbohidrat mereka pula perlulah kurang ataupun tidak mempunyai glukos, kerana ia akan menyebabkan kadar gula dalam badan kita meningkat. Yang terakhir pula ialah pregnant atau breastfeeding diet. Diet untuk ibu-ibu yang mengandung amatlah mudah. Mereka hanyalah mengambil makanan seperti yang tertera di piramid makanan. Akan tetapi, mereka perlu mengambil 2 kali kadar yang ditetapkan. Contohnya, ibu-ibu mengandung perlulah mengambil karbohidrat, protein, vitamin dan kalsium yang berlebihan, kerana makanan yang mereka makan tidaklah disalurkan untuk diri mereka sendiri. Akan tetapi, ia juga akan disalurkan kepada kandungan mereka juga. Jika mereka terkurang ataupun tidak melebihi 4 nutrien tersebut, ia akan memberi impak kepada diri mereka sendiri, seperti tulang mudah patah atau retak kerana kekurangan kalsium, kekurangan tenaga, kekurangan karbohidrat, dan juga badan mereka akan menjadi lemah kerana kekurangan protein. Bagi breastfeeding diet pula, bagi ibu yang menyusukan anak mereka, mereka hanyalah perlu meminum air yang banyak untuk menstabilkan jumlah air di dalam badan mereka. Itu sahaja perbincangan saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.